إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama untuk menyambung pelajaran tafsir kita, insya-Allah masih lagi dalam surah At-Takatsur, yakni berbangga-bangga dengan milik harta yang banyak. InsyaAllah kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita masih lagi membincangkan surah ini. InsyaAllah kita malam ini masuk pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang keempat. Yang kelima, ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surah ini daripada permulaannya menjelaskan tentang salah satu penyakit yang ada pada diri manusia dalam proses perjalanan ibadah untuk menjadi seorang hamba, ialah at-takatsur, berbangga-bangga dengan milik
atau nikmat yang mereka ada. Kemudian saling berbangga-bangga dengan kelebihan harta atau seumpamanya. Yang kita sebut itu at-takatsur. Alif lam pada at-takatsur itu dari segi bahasanya adalah lil ahdi zihni. Allah nak bagi tahu unsur ini, nilai ini, bangga toyo dengan harta ni memang dah ada dalam diri manusia. Itu alif lam at-takatsur. Alif lam pada perkataan at-takatsur. Allah nak beritahu ini penyakit daul adal, penyakit yang kronik yang ada pada diri tiap-tiap orang, yang perlu disedari dan wajib diubati segera dalam proses, dalam konteks ibadah, melaksanakan tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya, berbangga-bangga dengan harta dan seumpama yang mereka miliki ini sampai penghujung hayat nak mati dah pun masih lagi berbangga-bangga, bahkan menggunakan orang-orang atau tokoh-tokoh di kalangan mereka dah mati sebagai asas untuk mereka berhujah, menegakkan pandangan mereka terhadap kelebihan yang mereka ada. Jadi Allah kata thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu berbuat demikian, sebab lepas ini kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian jangan berbuat demikian, sebab nescaya selepas ini kamu akan mengetahui. Sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah perbuatan kamu yang dikatakan takatsur tadi, bermegah-megah tadi dengan harta dan sebagainya, kalau kalla, jangan, maksudnya kita tengok perkataan kalla ni diulang banyak kali dalam ayat ini, dalam surah ini. Itu menunjukkan kalimah kalla ini adalah kalimah memberi arti az-zajr, tegahan keras. Jangan sekali-kali. Jadi bila diulang kalla 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 di 3 tempat dalam ayat ini, itu menunjukkan kerasnya larangan Allah terhadap berbangga-bangga, bermegah-megah dengan harta yang kita ada, nikmat yang kita ada. Jangan, sebab kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan sekali-kali berbuat demikian. Law, sekiranya. Law ni kita terjemahkan dalam bahasa Melayu sekiranya, kalau. Law ni, law ni berperanan dalam bahasa Arab dalam konteks ayat ini. Law ni mahzuf liqasdit tahwil. Apa maksud liqasdit tahwil? Law ni satu perkataan, kalaulah sekiranya. Nada law di sini memberi makna ancaman. Qasdit tahwil artinya inzar, satu ancaman yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah larangan ini, tegahan ini, lau kamu tahu akibat dia, kamu sedar akan bahayanya, itu peranan lau di sini. Khitab ini, ayat ini, seruan dia, nada dia tuju kepada kita, orang-orang yang beriman, orang yang sembahyang, orang yang berilmu. Kalaulah kamu sedar, kamu mengetahui tentang kejinya perbuatan kamu. Di sini disanakan pengetahuan itu dengan ilmul yaqin. Apa dia ilmul yaqin, tuan? Ilmu yang kedua yaqin. Ilmu ni tuan, al-ilmu nurun. Ilmu ni cahaya. Suluk, oh nampak ini dosa kecil, ini dosa besar. Tengok, oh ini haram, ini tegahan, ini perintah, ini sunnah Rasul. Itu peranan ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu ini adalah cahaya, menyuluh. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita ini, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bila kita suluh dengan ilmu, kita akan nampak, kita akan tahu dan kita akan sedar. Dan ilmu yang menyedarkan kita di sini, khususnya peringatan Allah Ta'ala dalam bab ini, peringatan bahayanya at-takatsur,
kalaulah kamu tahu larangan ini, bahayanya larangan ini dengan ilmu yaqin. Apa dah ilmu yaqin, tuan-tuan? Ilmu yaqin ini adalah satu tahap daripada tahap-tahap ilmu yang kita pelajari dalam Islam. Bermaksud, lau ta'lamuna ilman mawsuqan bihi su'u aqibati insyghalikum an zikrillah. Dengan pengetahuan kamu, dengan kesedaran kamu, dengan keinsafan kamu, dengan makrifah kamu terhadap ilmu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat ini tentang bahaya yang disebutkan tadi, ancaman yang sangat keras, kamu akan sampai pada satu tahap keyakinan iman kamu, la tarawunnal jahim. Ini tafsir Syekh Qutb, tafsir Zilalul Quran. La tarawunnal jahim. Syekh Qutb kata hadhil haqiqah wa yu'ammiq waq'iha ar-rahib fil qulub. Tujuan Allah menyebut kalau kamu sedar, kamu insaf, kamu makrifah kepada ilmu yang Allah bagi ini, nescaya keyakinan kamu akan sampai kepada tahap kamu akan berhadapan dengan azab neraka. Azab neraka jahim di sini adalah azab neraka jahanam. Kamu akan saksikan. Jadi tuan-tuan, Allah minta kita seolah-olah saksikan tentang neraka jahanam ini atas dunia. Padahal neraka ni kita tengok di akhirat melalui ilmu yaqin tadi. Melalui ilmu ini disampaikan oleh Rasulullah, melalui Al-Quran dan hadis tentang azab Allah yang bernama neraka, walaupun tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi keyakinan manusia di hatinya ada mata, tuan-tuan, dipanggil mata hati atau dipanggil basirah. Dengan ilmu yaqin yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti mencapai tahap ilmu yaqin, mana dengan ilmu itu kamu dapat menyuluh di hadapan kamu dengan kejahatan, kebejatan dan kesesatan kamu terhadap harta yang kamu bangga-banggakan ini. Kamu akan sampai pada tahap kamu melihat apa yang disebut sebagai neraka jahanam. Apa neraka jahanam ni, tuan-tuan? Nabi SAW tanya ke Jibril satu hari, ya Jibril, sifli jahannam. Wahai Jibril, cuba kau cerita ke aku neraka jahanam ni apa benda, macam mana? Jibril beritahu Nabi SAW, wahai Muhammad, aku baru balik daripada tengok projek memanaskan neraka jahanam. Allah perintahkan neraka jahanam ini dipanaskan 3 fasa. Fasa yang pertama, dipanaskan api neraka ni, dia jadi merah. Selama 1000 tahun dipanaskan, dia jadi merah. 1000 tahun, tuan-tuan. 1 alaf. Api itu terlalu panas, jadi merah. Kemudian dipanaskan lagi kali kedua, fasa kedua, kata Jibril, 1000 tahun lagi, bertukar merah tu jadi putih. Kemudian dipanaskan fasa ketiga, daripada putih itu bertukar jadi hitam pekat. Jadi 3 color neraka jahanam yang dipanaskan ni, tuan-tuan, melambangkan betapa panasnya suhu neraka jahanam. Maksud dipanaskan 3000 tahun untuk menunggu ahli-ahli neraka masuk. Itu sebab Allah kata dalam ayat yang tadi, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Cerita pasal neraka tak nampak, tak kelihatan, tapi hati boleh meyakini, seolah dapat melihat, meyakini. Paling kurang, tuan-tuan, ilmu yaqin ni, kita dengar orang cerita tentang adanya gunung Kinabalu. Sama ada orang daripada Semenanjung balik daripada Sabah cerita, ataupun orang Sabah sendiri cerita ada gunung yang paling tinggi di Sabah, namanya Gunung Kinabalu. Dan khabar berita tentang Gunung Kinabalu ni dibawa kepada kita secara mutawatir. Ramai orang cerita yang sama, takkan orang bohong.
Jadi maklumat tentang adanya Gunung Kinabalu ini dengan khabar mutawatir, berita yang ramai dibawa oleh orang, walaupun kita tak tengok, walaupun tak tengok gambar, sampai berita tu dah hati kita, kita yakin adanya Gunung Kinabalu. Ini dipanggil ilmul yaqin. Kemudian ada orang tunjuk kat kita gambar, inilah Gunung Kinabalu. Masya Allah. Tadi kita dengar, ini kita tengok gambar Gunung Kinabalu. Betul lah, sah lah wujudnya Gunung Kinabalu. Keyakinan lebih kuat. Keyakinan yang kedua ni dia panggil ainul yakin. Kita nak bawa konsep ilmu yaqin dengan ainul yakin ni tuan-tuan dalam kepahaman agama kita. Allah sebut menggunakan kalimah ilmu yaqin dalam ayat ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ancaman Allah yang disampaikan dalam surah ini hendaklah kamu sambut, kamu fahami dengan ilmu yaqin. Walaupun tak nampak, orang yang yakin sampainya ancaman dia akan dicampak dalam neraka jahanam. Tengok tuan-tuan, orang yang silap menguruskan harta ni, wang ringgit ni, kebendaan di atas dunia ni, kesudahannya neraka jahanam. Neraka jahanam ni apa tuan-tuan? Neraka paling bawah lagi, paling bawah, fi darkil asfal minan nar, yang paling bawah neraka jahanam ni. Nampak macam tak ada apa-apa, duit kita, harta kita, aset kita, saham kita, banyak orang terpedaya. Aku punya hal lah. Jangan. Sebab Allah kaitkan ancaman dengan berbangga-bangga dengan milik harta ni dengan ancaman azab neraka jahanam. Naklah kamu dapat meyakini tentang berita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ni, saya kutub, bahawa kamu akan melihat neraka jahanam dan kamu akan dihumban dalam neraka jahanam. Beratnya kesalahan dalam konteks pengurusan harta yang kita gunakan ini, kalau kita silap. La tarawunnal jahim, sambungan kepada dengan ilmul yaqin tadi. Allah gunakan la tarawunna, perkataan la tarawunna, la tu huruf ta'kid dalam bahasa Arab, nun bersabdu tu pun harfut ta'kid. Dalam satu kalimah Allah mengulangi, menyebut 2 kali huruf ta'kid. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita nak bagi tahu COVID ni, siapa tak injek vaksin, dia tak dapat pergi Mekah. COVID ni, siapa tak injek vaksin ni, siapa tak injek, dia tak boleh keluar negara. 2 kali tu kan. Maksudnya pentingnya, contohlah injek vaksin tu 2 kali cakap, tak boleh pergi umrah Mekah untuk haji, tak boleh keluar negara selain daripada Mekah. 2 kali Allah sebut ulang huruf ta'kid ni dalam satu perkataan 2 kali. Dalam bahasa Arab bila disebut huruf ta'kid, serius. Allah nak bagi tahu serius. Artinya kalau maksud serius ni, kau kalau tak buat mati. Kau kalau tak buat kau kena. La tarawunna. Apa maksud dia? Niscaya dan pasti kamu akan melihat dan menyaksikan apakah itu neraka jahanam. Ini uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran dalam meyakinkan qulub mustami'in, orang yang baca Quran dan orang yang dengar Quran, supaya rasa gentar, gerun dengan ancaman ini. Ingat kata Allah Ta'ala, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ulang balik. Kemudian kamu niscaya akan menyaksikan dengan penuh yakin, nyata di hadapan kamu tentang azab yang namanya neraka jahanam. Kemudian saya kutub kata itu tentang azab neraka jahanam. Jadi apakah prosedur yang akan berlaku, akan dilaksanakan selain daripada azab neraka jahanam? Saya kutub menjelaskan
Kemudian nada akhir daripada surah ini menyentak dan menyadarkan orang-orang yang mabuk dengan dunia ni, menyadarkan orang-orang yang lalai dalam nikmat dunia ni, supaya ingat ada satu ancaman lagi selain daripada neraka Jahannam, supaya cepat sedar. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan dipersoalkan, akan diselidik, akan diselongkar, akan ditanya pada hari kiamat nanti, anin na'im, terhadap seluruh nikmat Allah yang Allah bagi pada kamu. Ini maksudnya hisab, perhitungan. Tuan-tuan, hari hisab ni tuan-tuan, bukan hanya amal kita disemak. Semua nikmat yang Allah bagi, mata, telinga, panca indera ni, nikmat sihat, semua akan dihitung. Itu maksud. Ini sebagai nada ancaman keras selepas ancaman neraka Jahannam, yakni kita akan berhadapan dengan mahkamah yang sangat ketat. Perbicaraannya, latus alunna anhu min aina naltumu. Soalan pertama bab harta, akan ditanya oleh malaikat, ambil mana harta dia, sumbernya daripada mana, halal ke haram, rasuah ke apa, atau ambil orang punya, atau tipu melalui undang-undang dan sebagainya. Min aina naltumu, kamu ambil daripada mana sumber harta kamu ni. Tuan-tuan, ini suatu muhasabah, cek balik harta kita. Kalau ada dalam timunan harta kita, dalam bank ke, dalam saham ke, ada terambil orang, pulangan sebelum kita mati. Ya, tak ada guna duduk atas masjid ni. Kalau harta yang kita ambil secara tidak sah dulu ada dalam simpanan kita, pulangkan balik. Ini maksud dia. Kita yakin, sebab apa? Dengan ilmu yakin. Allah suruh kita dengan keyakinan. Ya, okey. Wa fima anfaqtumu, antara soalan di hadapan Allah tentang harta ni, wa fima anfaqtumu, di mana kamu belanjakan. Kalau baik masjid, alhamdulillah lah. Kalau baik rongging, kalau baik beli benda-benda lara, taja projek-projek yang mungkar, baik benda-benda persundalan, baik kejahatan, kan, baik fitnah, mereka cipta, create benda-benda yang bercanggah dengan agama, akan ditanya, wa fima anfaqtumu, ke mana kamu belanjakan harta kamu. Ini inzar, ancaman yang tadi, kalla kalla kalla, jangan, 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 sebab kamu akan melalui proses soal jawab yang sangat ketat terhadap nikmat yang kamu perolehi. Jangan kita rasa aman, tuan-tuan. La ta'manu bimakrillah, jangan rasa tenang, tenteram terhadap tipu daya Allah. Tipu daya Allah apa maksud dia? Ialah azab Allah Ta'ala terhadap perkara ni. Allah hintai kita. Kemudian saya kutuk kata, am min ta'ah wa fi ta'ah, kau buat kebajikan, taat, ketaatan, kau buat atas dasar apa? Apa tujuan kau bertaat kepada Allah Ta'ala? Kau mencari apa? Mencari nama ataupun cari kesempatan untuk tujuan harta dunia dan sebagainya. Kemudian ditanya lagi, am min maksiyah wa fi maksiyah, dan maksiat yang kamu buat berbagai-bagai tu, daripada bangun pagi sampai tidur balik itu akan ditanya, kau buat ni, apa pasal kau buat? Semua akan dipersoalkan. Kemudian tanya, nikmat yang kamu gunakan ni, hal syakartum, adakah kamu bersyukur dengan nikmat yang kamu pakai? Apa tanda orang bersyukur? Kita semua maklum kan, apa tanda bersyukur? Gunakan nikmat yang Allah bagi ni pada jalan baik. Kemudian hal addaitum, adakah kamu tunaikan hak dan amanah harta? Hal syaraktum, adakah kamu bekerjasama dalam perkara kebajikan dengan harta kamu?
Itu di antara persoalan-persoalan daripada maksud ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, daripada keterangan tafsir Zilalul Quran Asy-Syahid Sayyid Qutb. Kemudian kata Sayyid Qutb lagi, latas alunna, nescaya kamu akan ditanya dan dipersoalkan, antaranya amma tatakatharuna bihi wa tatafakharuna. Kamu bangga, ni rumah ni aku buat 2 juta ni, ini tanah ni ada ladang 500 hektar ni, bangga, proud. Akan ditanya amma tatakatharun, atas asas apa tujuan kamu berbangga-bangga tunjuk kat orang. Ni kereta BM ni 5 siri 7 siri ni, ini boleh cash contohlah. Atas dasar apa kamu menunjukkan kemegahan kamu terhadap harta yang kamu miliki? Semua akan dipertikaikan di hadapan Allah. Syekh Qutb kata fahuwa abun tastakhifunahu, dan beban yang kamu buat atas dunia ni, di saat kamu sedang mabuk dengan nikmat dunia, kata Syekh Qutb, di saat kamu sedang lara dengan nikmat dunia dan kamu lupa perbuatan kamu itu di sebaliknya akan datang wara'ahu ma wara'ahu min hammis thaqil. Kamu akan berhadapan dengan penderitaan dan kekecewaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Itu daripada tafsir Zilalul Quran di bawah naungan Al-Quran. Dalam tafsir An-Nablusi, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kata An-Nablusi, tegahan dalam ayat ini, nescaya kamu akan tahu nanti azab dan seksanya, yakni kamu akan tahu annakum khasirun, kamu akan satu ketika nanti di akhirat kamu akan masuk dalam gulungan orang-orang yang rugi. Kalla saufa ta'lamu inda nuzul qubur. Detik pertama penyesalan ini akan ditanggung ialah ketika masuk pintu kubur yang pertama. Nyasa tak habis dia kalau tahulah makin dia nak infak, nak nafkah, infakkan harta. Kalau tahu lagi taja ni baik masjid, taja rumah anak yatim, taja tu, taja ni. Itu penyesalan. Kalla saufa ta'lamu. Kamu akan sadar, kamu akan rasa benda ni. Kata Nablusi, sampai di saat ketika nak dimasukkan dalam kubur, dia menyaksikan segala-gala yang tidak disaksikan selama ini dibuka oleh Allah Ta'ala. Itu penyesalan. Dan penyesalan yang selepas itu ialah penyesalan yang tidak ada bandingannya, yakni ketika berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Begitu juga penyesalan ini akan disaksikan bila tarafrafu ruhul mayyit faqa na'sh, sepanjang mayat diusung bawa ke kubur itu, si mati akan melaung kepada ahli dan anak isteri serta keluarganya, ya ahli ya waladi. Kita tak dengar tuan-tuan. Dia menyeru anak-anak isteri dan keluarga dia yang dekat rumah, ya ahli wa ya waladi la tal'abanna bikumud dunya. Ingatlah, jangan kamu terpedaya dengan dunia seperti mana aku dah nyosar dah. Tapi suara tu tak sampai tuan-tuan. Yang dengar hayawan cing kat rumah kita dengar. Allah kunci ni sebagai rahsia. Kalau beritahu pakat-pakat dengar, takkan jadi benda ni, penyakit ni Allah nak uji. Ingatlah, jangan ulang apa yang aku buat selama ni, mengumpulkan harta yang puncanya tidak tentu halal atau haram, bahkan banyak yang haram. Fa anfaqtuhu fi hillihi. Ini penyesalan si mati ketika diusung untuk dibawa ke kubur, kata An-Nablusi. Kamu akan tahu kerugian di dunia, dan juga kamu pasti akan mengetahui kerugian yang akan kamu alami di akhirat, kata An-Nablusi. Dan dia meneruskan, fal mayyit yara makanahu minan nar fil qabri. Allahu akbar tuan-tuan.
Dalam perjalanan daripada rumah, mayat dibawa ke kubur. Sampai di kubur, Allah dah bukakan hijab. Si mati melihat di hadapannya ada neraka. Selama ni tak apa nak percaya. Makan benda haram, langgar benda haram, tak yakin. Bila sampai di kubur, Allah buka hijab, nampak neraka. Bayang tuan-tuan Azab kubur lain tuan-tuan. Masuk dalam kubur belum masuk neraka lagi, tapi Allah dah beritahu dah. Azab kubur satu bab, dah nampak dah daripada awal. Ni buka pula satu azab, dia azab neraka. Azab neraka ni masuk lepas kiamat. Sebelum kiamat azab kubur dulu. Azab kubur dah nampak dah. Bagi pula satu pasal kedua, bagi nampak azab neraka Jahannam. Tengok, kau tengok. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, kata Quran. Dulu atas dunia kau ambil ringan bodoh ni kan. Kau balun kotor atas dunia, tak kira halal haram. Kau belanjakan tak kira halal haram. Tengok. Sekarang ni kau rasa. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila dibukakan tirai hijab, nampaknya neraka. Fasihu sayhatan. Lau, kata tafsir ni, sami'aha ahlal ardi la su'iku. Suara jeritan orang yang nak mati ni, kalaulah didengari oleh orang yang hidup, la su'iku. Su'ik ni apa tuan-tuan? Kilat, poti, kalau sambar. Maksud dia kalau dengar lah suara tu tuan-tuan, tak ada orang yang hidup dah, habis mati. Ngerinya suara tersebut melihat ancaman neraka Jahannam. Tu baru tengok tu tuan-tuan. Kalau suara tu Allah buka bagi kita dengar yang hidup ni, la su'iku. Su'ik ni dipanah, punah tuan-tuan. Surah ni nada dia agak berat. Dan di satu sudut, wal mu'min yara makanahu fil jannah. Sedangkan orang yang beriman, yang saleh, yang beramal, dia bawa ke kubur, Allah bukakan tempat kamu syurga. Tengok. Apa jawab si mukmin? Lam ara syarran qat. Masya-Allah. Tak ada benda yang pelik-pelik, yang tak elok, yang buruk-buruk, yang keji-keji, tak ada. Semua elok, masya-Allah. Sebelum masuk kubur. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Satu ayat, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Nablusi, ayat yang pertama menyebut tentang ilmul yaqin dan ainul yaqin. Yang kedua dia menyebut tentang ainul yaqin. Apa beza tuan-tuan? Kita dah sebut dah tadi. Perkhabaran tentang benda gaib ni mestilah diimani paling kurang dengan kadar ilmul yaqin, dan kalau seboleh-bolehnya upgrade dengan ainul yaqin. Tadi Allah sebut ayat ilmul yaqin ni, nescaya kamu akan saksikan nanti di dunia. Ainul yaqin dah nampak, tengok kat kubur, memang asah ada. Jadi fal awal, kata Nablusi, istintaji. So tengok yang pertama tu supaya kita usaha, yakin dan usaha. Macam orang cari apa biji emas lah, omeh. Kalau yakin kita melalui kajian ni kita ada omeh belakang rumah kita, gali ya. Jangan beritahu kat orang, gali. Sebab kita yakin ada tanda, ada bukti menunjukkan ada emas, dan kita akan usaha bermati-matian untuk mengumpulkan emas tersebut. Contohlah, ya. Yakin yang pertama ni dipanggil istintaj, yakni melalui penelitian sampai kat kita yakin adanya, kita kata tadi, gunung Kinabalu. Wa amma tsani ainul yaqin, yang kedua maksudnya ialah fasyuhudi. Apa beza istintaji yang lahir daripada kalimah ilmul yaqin, apa makna syuhudi dalam makna
ainul yaqin. Dua istilah tuan-tuan yang melengkapkan kepahaman kita tentang status keyakinan kita ni. Ainul yaqin yang kedua ni tuan-tuan, maqam ni dipanggil syuhud. Dalam tauhid dipanggil musyahadah. Musyahadah ni apa? Kita tengok orang kena gantung kat penjara, contohlah. Lepas proses gantung tu, ngeri gantung tu kan kat kita, nak usik tali gantung tu pun tak berani, ngeri, sebab tengok macam mana orang ngeletek kena gantung kat tali dondan. Jadi penyaksian ni kita buat mana-mana, tidur bangun, kita pergi keluar negara, kita mana-mana bumi yang kita pijak, lalap mata kita akan terbayang bagaimana orang kena gantung. Ini dia panggil syuhud. Musyahadah dalam konteks ainul yaqin, berita ghaib yang disampaikan, dia panggil syuhud ataupun musyahadah. Dalam tauhid dia panggil musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Nampak kau? Tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak kau? Tak nampak? Tu macam mana kau boleh percaya? Musyahadah. Berdasarkan ilmu dan keyakinan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul tentang Allah, kita yakin asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila dah melekat pengakuan ini, kenapa kita terlibat lagi dengan kerja-kerja jenayah? Kenapa terlibat lagi dengan rasuah? Kenapa terlibat lagi dengan salah guna kuasa? Itu menunjukkan tak yakin. Fawailul lil mukazzibin. Allah Ta'ala kata, celakalah orang yang mendustakan kebenaran ini. Dah kita pegang ini dia perjanjian kita dengan Allah Ta'ala, pasal apa kita ambil yang ditengah? Itu maksud dia. Itu maksud ainul yaqin ni, status dia dalam tahap keyakinan kita dia panggil syuhud ataupun musyahadah. Saya terbaca balik tuan-tuan kisah perjuangan penyusun kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Palembang. Rupa Syekh Abdul Samad Palembang ni tuan-tuan, asalnya Palembang, orang Palembang. Ayah ni keturunan ulama daripada Yaman, Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ni dilantik menjadi mufti kerajaan Kesultanan Kedah tahun 1700 lebih. Syekh Abdul Samad Palembang, dia sezaman dengan Syekh Abdul Samad Fatani. Tengok tuan-tuan, nak cerita musyahadah ni tuan-tuan. Dia mengaji di Mekah. Setelah dia mengaji di Fatani, dia hijrah, dia hantar oleh ayah dia mengaji di Mekah 1800 lebih. Ketika dia berada di Mekah, kerajaan Kesultanan Kedah, Kelantan, Terengganu sedang berperang menghadapi Siam. Lalu dia dipanggil balik, no comment, terus balik, dan diminta memimpin perjuangan di medan perang menentang Siam. Apa kena mana tuan-tuan? Apa relevan dia? So akal lah. Minta saya balik memimpin peperangan menentang tentera penjajah Siam di Kedah, khususnya di Kedah. Dan dia turun di kota Sarang Semut, attack tentera Siam sampai ke sempadan Fatani. Akhirnya dia mati syahid di bumi Fatani. Apa yang mendorong dia tuan-tuan balik daripada Mekah, terus terlibat dalam peperangan dan merebut mati syahid? Apa yang mendorong dia? Kita sebut mati ni tuan-tuan, oi, saham baru nak naik kan, belum dapat Datuk li, belum dapat Tan Sri li, baca yang itu, alhaakumut takatsur. Ni projek mana sambil bimbang. Apa kepentingan Syekh Abdul Samad Palembang? Dia gugur syahid di bumi Fatani dan dikumikan di sana
kepalanya dipancung dan dibawa lari oleh Tun Siam, bawa balik ke Bangkok. Fizikal cerita luar tuan-tuan. Allah hina mati. Hina mati dalam mati tempat orang. Kubur tak tentu, kemudian kepala hilang, bawa balik ke Bangkok. Kita menilai mulia hina di atas asas apa? Di sini tuan-tuan, di sini datangnya musyahadah. Penyaksian batin kita. Lah, dia tak heran dah. Tak heran dia dunia ni dah. Dia akan tinggalkan anak isteri, tinggalkan harta, tinggalkan dunia ni. Dia rebut yang lebih besar di sisi Allah, yakni mati syahid. Apa mati syahid ni tuan-tuan? Kan? Itu musyahadah. Jadi ilmu yaqin dan ainul yaqin ni maqam-maqam keyakinan yang perlu ada dalam keimanan kita terhadap apa yang Allah suruh dalam Quran. Sama ada suruh ataupun tegah. Kemudian kata An-Nablusi dalam tafsir dia, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Antaranya akan ditanya ialah ni'matus sihah, yang akan dipetikai. Nikmat kita sihat. Maksud sihat ni masa muda. Masa muda marin, mana buhan tenaga muda. Nabi kata iqtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum datang 5 perkara. Antaranya syababaka qabla haramik. Rebut usia muda kamu itu, gunakan untuk dakwah, untuk ilmu, untuk kebajikan sebelum kamu tua. Mana buhan umur muda sehat marin, buat apa? Dah tua-tua dia tak daya lebih pencen, pun datang surau masjid. Tu yang lepas tu macam mana? 30 tahun menghabiskan masa usia muda tu, kesihatan yang terbaik, mana buhan? Ingat lepas ke tuan-tuan? Ingat kita lepas, boleh lepas diri ke? No. Ni maksud ayat ni, kata An-Nablusi. Kemudian afil istirkha wat tawati am fi taatillah. Kau buat umur muda ke tu untuk apa? Yang kedua, kata Nablusi, yang akan ditanya di hadapan Allah tentang nikmat ini ialah ni'matul firagh, nikmat masa lapang. Kita fikir pencen ni nak relax lah. Dalam dakwah ni ada istilah relax tuan-tuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Nabi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Itu prinsip ilmu ni tuan-tuan. Dah mati dah, ditalqinkan lagi, wahai si fulan bin si fulan, sampai liang lahat, diajar lagi atas asal ilmu. Bila datang kepada kamu 2 orang makhluk Allah Ta'ala yang namanya malaikat, Munkar dan Nakir, janganlah kamu gerun, dia adalah daripada makhluk Allah Ta'ala juga. Wahai si fulan bin si fulan, bila ditanya dengan soalan-soalan yang bertalu daripada 2 orang malaikat ni, janganlah kamu gugup dan gentar, jawablah dengan lisan yang fasih. Dia akan bertanya kepada kamu soalan yang pertama, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Apa dia Rabb? Itu perbahasan ilmu, bahasa ilmu. Akan ditanya. Kita guna kat mana masa lapang? Firaq. Nabi kata ni'matani maghbunu katsirun minan nas. 2 nikmat besar yang Allah bagi kat kita yang biasa disia-siakan, diabaikan. Apa dia? Al-firaq, as-sihah wal faraq. Nikmat yang pertama kesihatan, disia-siakan. Kah batuk dah, hantar merokok tu, berhentilah. Tengok paras gula dah naik 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, minum tekau lagi. Artinya tidak menghargai nikmat sihat tu, kan? Katanya, mana kau gunakan kesihatan kamu, kata Nablusi dalam ayat ni. Antaranya waktu lapang. Nikmat yang pertama akan ditanya, 2 nikmat besar ni, nikmatan ni. Yang pertama kesihatan, mana kau buat. Yang kedua faragh, waktu lapang, waktu kita senang, buat apa? Lifestyle sekarang ni waktu senang nak enjoy, nak santai, mari dah ponek kerja.
Betulkan fokus kita pada kehidupan tuan-tuan. Kita datang atas bumi ni untuk apa? Konsep khilafah yang Allah beri kat kita sebagai makam tertinggi sebagai seorang manusia ni, datang ke bumi ni apa tugas dan kewajipan kita? Lepas pencen nak relax ke? Tak mau dia dah. Lepas pencen ni patut kena all out. Buat komitmen dah tak ada. Buatlah kadang-kadang yang boleh. Tak mau dia dah. Lepas pencen ni kena all out. Kat kitab, cari guru. Kan? Tu maksud dia. Daripada pagi ke petang tu tuan-tuan, contohlah. Tu orang pencen lah, orang pencen kan. Bila pagi petang apa buat? Allah bagi kita waktu. Waktu ni berharga. Al-waktu huwal hayah. Waktu di sisi Islam, al-waktu huwal hayah. Waktu ialah kehidupan, waktu ialah masa, waktu ialah nyawa. Daripada pagi ke petang 12 jam berlalu begitu saja tanpa sesuatu yang bersifat bermanfaat untuk akhirat kita, rugi. Maksud itu. Atau kamu habiskan masa di padang permainan, kata Nablusi, ataupun mutaba'atul musalsalat, tengok cerita TV yang banyak-banyak tu kan. Kita ada extra banyak boleh tengok, PS1 bila habis tu. Contohlah, ini waktu firak, waktu lapang. Saufa tabki alaihi daman. Kalau kamu menghabiskan masa lapang yang Allah bagi ni, peluang keemasan yang Allah bagi ni, kamu, kata Nablusi, akan menangis di satu hari nanti dengan tangisan air mata darah. Maksudnya sah. Sebab akan ditanya, mana hubungan masa mungkin? Begitu juga wakaza ni'matul amni falasna mulahiqin. Waktu aman, tenang, tenteram, kita buat apa? Ayat ni tuntutan besar tuan-tuan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita ingat baca-baca macam tu ya kan? Baca-baca ibadat kan? Tak. Ayat ni mengandung mesej yang sangat jelas. Kita akan berhadapan dengan perhitungan ini. Hatta, kata Nablusi, Allah akan soal hatta latas alunna an ka'sil ma'il barid. Allah akan tanya kat kita hatta walaupun air sejuk yang kamu minum. Maksudnya tuan-tuan detail. Air itu daripada mana? Apa tujuan kau minum? Lepas kau minum macam mana? Apa kau gunakan kekuatan tenaga kau lepas kau minum? Semua akan disoal. Hatta al-ma'ul barid, air sejuk akan disoal. Allahu akbar. Itu maksud summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tak comel kau kita tuan-tuan. Kita ni pada adat tak lama dah ni. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin esok pagi. Jangan delay ni tuan-tuan. Jangan rasa panjang lagi. Tulul amal. Kita rasa panjang umur ni, jangan. Mati anytime. Untung kita dengar ayat ni tuan-tuan. Sebab kita cepet sedar. Cepet-cepet buat amal. Sebab ini akan sampai ketikanya, ya. Air sejuk yang kamu minum, hal hamidtum Allahu alaih. Adakah kamu minum dengan rasa syukur air itu? Sebab tuan-tuan, air yang kita minum, istilah sains air ini H2O. 2 kandungan hidrogen, 1 kandungan oksigen. Allah adun dalam tu jadi air. Boleh kita minum. Ma'ul barid untuk kesihatan. Sampai masa tuan-tuan, air ni sampai masa air kiamat, Allah sebut apa yang akan berlaku pada air. Wa idzal biharu fujirat. Laut, air ni di serata bumi ni bercorai kandungan oksigen dan hidrogennya. Pecah dua. Dia tak ada air dah. Wa idzal biharu fujirat. Gambaran yang Allah bagi, air ni
Lautan pecah H2O ni tak satu dah, dia akan jadi lautan api, fujirat, ledakan. Dahsyat tuan-tuan. Jadi kalau ancaman macam ni tak sampailah hati kita tuan-tuan, cuba usahakan. Ya. Benda ni akan sampai kat kita. Laka bait wa zaujah wal aulad wasihah tayyibah wa waqtul firaq. Kamu ada rumah, ada anak, ada isteri, ada kesihatan, ada waktu lapang. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghujungnya tuan-tuan, Nabi SAW ditanya oleh sahabat, qala ya Rasulullah, inna lamas'ulun an hadza yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, adakah semua sebut tadi akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan ke atas kami wahai Rasulullah, di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah? Jawab Nabi apa? Qala na'am, betul. Kamu akan berdepan dengan persoalan ini illa min salas, kecuali 3 golongan yang lebih. Apa dia? Siapa dia? Mudah-mudahan tuan-tuan ya. Kasratu yad bihar rajulu jaw'atuh. Orang mencari rezeki yang halal untuk mengisi perut dia, untuk diri dia, anak dan isteri dia. Dapat dia makan, konyang perut dia, dapat dia beribadah. Dapat beri anak makan, isteri makan, dapat anak jaga aurat, jaga agama. Ini tak dipetikai, ini tak disoal. Apa ini? Yang kedua, au thawbun yasturu bihi auratah. Pakai kita beli untuk menutup aurat, dengan syarat tidak membazir. Tengok orang perempuan tuan-tuan yang kerja pejabat, pakaian kan, satu mari tu penuh, mari kedua pun penuh kan, itu dah berlebih dah tu. Kita pun sama, baju kemeja 2 lemari. Ini dipersoalkan. Yang dilepaskan hanya sekadar keperluan yang bersifat hajat, keperluan. Adapun untuk menutup aurat, bebas, tak akan dipersoal di hadapan Allah, kata Nabi. Kemudian au hajar yadkhulu fiha minal harri wal bar. Cari rumah yang kita usahakan untuk tempat berlindung untuk anak isteri kita. Kau ada anak 10 orang, dia kena ada paling kurang 3 atau 4 bilik. Cari duit berempah pula nak buat rumah 4 atau 5 bilik, anak 10 orang. Ini tak masuk dalam perkara yang akan dipertikaikan. 3 benda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, akhirnya berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alaih tentang ayat ini, tentang Quran. Bagaimana reaksi kita, kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, tentang nada yang keras yang disampaikan oleh Allah dalam surah ini. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alaihi berkata, iza aradta al-intifa' bil Quran, bila kamu nak dapat faedah, istifadah dan dapat manfaat daripada Quran yang kamu baca, bukan setakat dapat pahala, nak dapat manfaat daripada mesej yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa kena buat? Fajma' qalbaka inda tilawatih. Hendaklah kamu fajma' qalbaka. Fajma' qalbaka ni apa maksud dia tuan-tuan? Fokus seluruh perhatian pada Quran yang kita baca, sama ada dari segi tajwidnya ataupun dari segi makna dan tafsirannya. Ini kaedah untuk formula untuk dapat ambil isi dan kandungan mesej Al-Quran untuk kita pakai. Ini kata Ibn Qayyim. Masa kita baca tu, wasima'uhu, dengar dengan pendengaran yang baik. Kita baca, kita dengar, di samping kita faham.
wa alqi sam'aka wa ahdara huduraka min man yukhatibuhu bihi min man takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Sampai tahap kita dengar bacaan kita dengar tu, bacaan kita baca tentang Quran tu, kalau boleh dia kata sampai keyakinan kamu seolah-olah yang sedang berkata-kata ini adalah Allah. Qaulul qari, kalamul qari, sautul qari, kalamul bari. Hakikat Quran ni suara Allah pinjam suara kita, tapi kalimah perkataan itu adalah perkataan Allah, kata Ibn Qayyim. Tumpukan perhatian sampai tahap kita yakin, kita rasa kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Ini nak ambil manfaat daripada Al-Quran. فَإِنَّهُ خِطَابٌ مِّنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yakinlah kita baca Quran ni, kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil daripada Jibril alaihi salam, Jibril ambil daripada sama'ud dunia, daripada langit dunia, bawa kepada Nabi, Nabi sampaikan ke sahabat, sampai ke kita hari ni kita baca. Itu musalsal, silsilah dia. Kita baca dengan pahaman yang macam tu, kata Ibn Qayyim, maka kamu akan dapat manfaat yang besar daripada Quran yang kamu baca. Jangan sekadar baca hanya untuk baca ibadat. Kita dah sebut lagi tu tuan-tuan, Quran ni baca dengan dua maqam dia. Baca untuk ibadat, kita baca khatam. Itu baca untuk ibadat, ada markah. Tapi tak sebesar bacaan yang kedua, baca dengan tadabbur, baca tengok terjemahan. Jadi terjemahan Quran ni kena lazimi, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah mesej daripada surah At-Takatsur ni tuan-tuan, sikit sebanyak mudah-mudahan dapat panduan untuk kita sama-sama melihat hakikat dunia dan kehidupan ini, khususnya harta yang disebut oleh Allah dalam surah ini, At-Takatsur, bermegah-megah dengan harta ni. Kita koreksi diri, muhasabah diri, adakah kita terlibat dengan penyakit ini, ataupun kalau ada kita buang, kita insafi, kita rawat. Dan kalau tak ada, alhamdulillah, banyakkan sujud syukur kepada Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu